Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, Tuhan fungsi surau Imam akhiri kita puasa dan doa seterusnya tuan-tuan hari Jumaat surau kemudian berjamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada sesama kita panjatkan puji-pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu kembali di dalam kuliah subuh bulanan kita. Dan kita kini berada di dalam bulan Dzulhijjah, ya, di mana tidak berapa lama lagi kita akan menyambut kedatangan hari Aidul Adha dan sahabat-sahabat kita akan bertemu Allah SWT. Ya, mereka ini semuanya sudah berada di kota Makkahul Mukarramah menantikan tarikh 8 Dzulhijjah, ya, di mana mereka menunggu dalam tunggu tarikh itu mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, ya, membanyakkan tawaf sunat, ya, membanyakkan sembahyang sunat, membanyakkan bacaan Al-Quran, malah ada yang khatam Al-Quran di sana, membanyakkan zikrullah, ya, dan kemudiannya pada 8 Dzulhijjah mereka akan bergerak ke Padang Arafah untuk melaksanakan rukun kedua ibadah haji, iaitu wukuf di Padang Arafah.
Dan apabila selesai wukuf pada petang 9 Zulhijjah, jurus selepas azan maghrib menandakan masuknya hari 10 Zulhijjah, iaitu hari raya malam Lailatul Aid, malam hari raya Idul Adha. Mereka akan bergerak pula meninggalkan Padang Arafah menuju ke satu tempat yang dinamakan Muzdalifah untuk melaksanakan satu perkara wajib dalam ibadah haji, iaitu mabit, iaitu bermalam sebentar di sana untuk mengutip batu-batu yang akan digunakan dalam ibadah melontar di jamrah. Dan sesampainya mereka di Mina, mereka akan melontar di jamrah Aqabah. Kemudian mereka akan bertahalul awal dan mereka akan mengerjakan solat sunat hari Idul Adha, dan ada di kalangan mereka yang akan melaksanakan ibadah korban. Dan pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah mereka akan melontar di 3 jamrah, iaitu Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Dan selesai perkara ini pada siang 13 Zulhijjah itu mereka akan bertolak kembali ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i dan seterusnya bertahalul kedua. Tahalul tsani menandakan sempurna yang kerja haji mereka. Kemudian sesama tuan-tuan dan puan kita mendoakan kerja haji mereka ini akan dimudahkan dan mereka akan dikurniakan haji yang mabrur, haji yang balasannya hanyalah syurga Allah SWT. Allahumma rzuqhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini kita panjatkan kepada mereka, untuk mereka kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita nanti pula akan dimakbul pada Allah SWT. Dan mungkin pada musim-musim haji akan datang kita akan terpilih sebagai tamu Allah SWT. Kerana kita sedia maklum bahawa jumlah rakyat Malaysia yang pernah mendaftar sebagai bakal jemaah haji sudah mencecah 1 juta orang. Jadi nak tunggu sendiri pun lama. Macam saya sendiri dapat giliran pukul 37 jam. Tuan-tuan pun begitu pun kebanyakan sudah kembali kepada Allah. Saya begitu, umur saya 60-an. Lagi 25 tahun. Itu pun kalau umur panjang. Jadi sebab itu kita doakan, doa kita kepada jemaah haji ini akan menjadi tawassul kepada doa kita dulu. Oleh kerana Allah Ta'ala melihat, oleh kerana kita mendoakan mereka yang menjadi tetamu Allah, maka Allah Ta'ala boleh menerima dan mengabulkan permohonan kita pula kepadanya untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sebenarnya, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Baik, kita teruskan dengan kitab kita Syarahul Ummatul Muhammadiyah seri 1 buat 21. Bab yang keempat, bab yang ketiga, kelebihan menjawab azan. Telah menulis para kitab Al-Marhum Syekh Muhammad bin Sa'alawi Al-Maghribi rahimahullah taala, antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW ialah kurniaan dan ganjaran yang besar diberikan kepada sesiapa yang menjawab azan. Dijawab azan sendiri pun ada ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Apakah ganjaran itu? Yang pertama sekali, Rasulullah SAW memberi khabar gembira dengan balasan syurga. Jadi siapa yang jawab azan akan dapat digembirakan oleh Rasulullah SAW dengan adanya balasan syurga. Tapi jangan tuan-tuan memahami menjawab azan itu sahaja sudah boleh melayakkan kita masuk syurga Allah SWT. Allah Ta'ala berhak bagi kita masuk syurga kerana kita jawab azan. Tapi banyak lagi benda lain yang kita kena buat untuk melayakkan kita masuk syurga Allah SWT. Seperti mana yang disebut oleh Syekh Suhaib Web dalam rancangan reflection di TV Hijrah. Takwa itu katanya ijtinabu wa imtithal. Takwa itu ialah ijtinab. Pertama-tama sekali kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Baru mudah imtithal.
bahawa mudah kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selagi perkara-perkara yang Allah Taala larang ini kita lakukan, maka cabaran dan halangan untuk kita menunaikan perintah Allah pasti ada. Itu dia kata. Jadi kalau ini yang kita boleh buat, maka insya-Allah kita akan berhak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjawab azan itu salah satu jalan, wasilatun min wasailil jannah, atau wasilatun min wasailil dukhul ila jannah. Satu jalan daripada jalan-jalan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa buktinya tuan-tuan, puan sekalian? Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendawatkan. Tengok. Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak popular sebagai perawi hadis merawikan hadis ini, menunjukkan isi hadis ini sangat penting. Tanpa kita memperlekehkan para sahabat yang banyak merawikan hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita mengakui bahawa apabila hadis